kepada masyarakat di luar sana, kita fokus kepada satu isu dulu. Dia ada dua perkara yang kita nak bincang. Satu tentang aib, satu soal jenayah. Okey, bila kita sebut soal aib, aib ni satu benda yang masyarakat perlu faham. Aib ni adalah contoh. Saya ambil contoh diri saya ataupun satu orang. Si fulan ini dan si fulan ini bercinta. Setelah mereka bercinta, ada hubungan-hubungan yang kita faham, hubungan-hubungan yang melibatkan seksual dan sebagainya. Maka mereka berdua ini tidak menyebarkan aib tersebut, tetapi disebarkan oleh orang yang ketiga ataupun orang yang tidak dikenali. Maka ini adalah aib. Aib yang disebarkan oleh orang yang ketiga. Jadi sebab itu, kita kena faham dulu aib itu apa, jenayah itu apa. Jadi yang saya sebut tentang aib ini adalah mereka berdua ini, contohnya mereka berdua ini bersetuju untuk bersepakat untuk buat perkara yang salah. Kita pun tak nak cakap diri kita baik, kita pun banyak dosa. Kita pun tak ada sebab nak sebut benda ni, pasal mungkin kita pun akan tergelincir, kita pun akan buat maksiat, kita pun akan buat benda-benda yang salah dalam hidup. Allahu'alam. Aib yang dibuka oleh orang lain bukan atas kehendak sendiri, ini adalah penyebaran aib. Disebutnya kan adalah penyebaran aib. Maksudnya aib itu disebarkan oleh orang yang tidak sepatutnya. Sebab itu kita kena balik kepada hadis Nabi yang di mana orang yang melakukan maksiat di malam hari, Allah Ta'ala marah kepada kita sekiranya kita sendiri buka aib kita, beritahu kepada orang lain apa yang aib yang kita lakukan di malam hari. Maksudnya kita sendiri menyebarkan tentang aib diri sendiri kepada masyarakat, ataupun beritahu kepada umum, beritahu dengan kawan-kawan. Ini sebenarnya dilarang dalam Islam. Ada satu lagi keadaan, orang yang suka sama suka, tapi salah seorang daripada itu menyebarkan aib salah seorang kerana bergaduh. Ini pun satu benda yang salah juga. Sebab apa? Mereka dah suka sama suka, bergaduh, berpisah, sembah pula aib, tunjuk gambar yang tak sepatutnya, gambar-gambar yang tak senonoh, gambar baju terbuka dan sebagainya. Ini pun salah satu kesalahan. Tapi ada satu benda yang saya nak kena sebut, soal jenayah. Saya cadangkan kepada Bro Firdaus tentang sekiranya saudara Abid Yu melakukan perkara tersebut. Yang saya ambil satu contoh lagi. Ada satu fulan ni, ataupun saya ambil diri saya ni memaksa seseorang melakukan perbuatan yang tidak dia rela, yang tidak dia redha. Maksudnya dia tidak rela diperlakukan begitu. Itu bukan lagi maksiat, itu maksudnya satu jenayah. Jenayah ni benda yang, contoh saya memaksa satu fulan membuat suatu benda yang terlarang, saya suruh dia buat jenayah. Contohnya saya suruh pergi dia berompak, saya suruh dia, kau pergi ke kedai ini merompak. Saya memaksa dia membuat satu jenayah. Ataupun kau pergi ke satu tempat ini, pergi melakukan benda sumbang mahram dan sebagainya. Ini satu jenayah. Jenayah ini bukan dikira aib. Jenayah ini adalah benda yang kita kena rujuk pada hukum hudud. Kisah saya, kenapa pada zaman Rasulullah SAW orang yang mencuri dipotong tangannya. Contohnya, orang yang mencuri dipotong tangannya. Dan juga orang yang melakukan benda, orang yang berzinar didapati, ditangkap, maka dia akan disula. Kenapa mereka dihukum di khayalak ramai? Bukan kerana Islam itu tidak indah, bukan kerana Islam itu tidak cantik, tetapi sebab itu orang yang melakukan aib di malam hari tidak boleh dia buka di siang hari. Dia kena minta ampun dengan Allah sendiri. Tapi apa yang kita lihat sekarang ni itulah, sekiranya benda ini adalah satu pasangan, ini bukan lagi dikira aib, ini dikira jenayah. Tetapi saya lebih nak mengesyorkan kepada Bro Firdaus Wong supaya fokus kepada sistem perundangan. Kalau hari ini kita lihat di dalam media sosial, kita lihat perbualan netizen, perbualan masyarakat, semua berbualkan tentang satu penularan video yang saya kira tidak begitu baik untuk ditonton oleh masyarakat. Contohlah Bro Firdaus Wong dan juga pasukan-pasukan merasakan saudara Abid Liu melakukan jenayah tersebut, maka anda mempunyai pelapor bersama anda. Saya difahamkan ada 14 orang yang melapor. Allahu'alam. Jadi kenapa tidak fokus kepada bawa mereka untuk membuat laporan polis, dan juga supaya pihak polis mohon IP untuk buka fail siasatan dan bawa kepada Timbalan Pendakwa Raya, dan supaya kes ini boleh didakwa. Dan setelah ada dakwaan, anda memanggil untuk peguam pemerhati untuk memerhati kes ini sehingga selesai. Jadi saya cadangkan anda membuat satu sidang media berikutan mengikut kepada prosedur mahkamah, dan juga apabila pembicaraan itu berpandukan statement yang dikeluarkan oleh mahkamah. Bila masyarakat melihat video itu sudah melihat aib. Bukan jenayah. Jenayah yang kemungkinan dia lakukan kepada si fulan-fulan, contohnya 14 orang itu. Kemungkinan itu satu jenayah.
Tetapi jenayah itu tidak boleh kita bawakan sehingga kita menyebarkan video-video yang tidak sepatutnya ditonton oleh masyarakat. Bayangkan keluarga kita yang sebelum ini melihat dia adalah satu sosok yang membantu masyarakat dan sebagainya, tetapi bila melihat video-video tersebut, hilang kepercayaan mereka kepada kumpulan-kumpulan ustaz yang di luar sana yang baik-baik belaka. Hilang kepercayaan mereka kepada ustaz-ustaz yang banyak membantu masyarakat di luar sana. Sebab itu saya lihat, sekiranya kalau ini adalah satu jenayah, apa kata anda fokus untuk memanggil semua peguam-peguam anda untuk membantu pengadu-pengadu yang bersama anda untuk membuat satu laporan polis, dan biarlah pihak pendakwa raya yang mendakwa, dan anda hantar peguam pemerhati untuk memerhati sehingga bicara kes habis dan mendapat keputusan mahkamah, dan anda membuat liputan berdasarkan liputan yang dibuat oleh mahkamah, berdasarkan pembicaraan yang telah ditetapkan di dalam mahkamah. Saya yakin Jabatan Peguam Negara mempunyai sistem perundangan yang telus dan pasti ada pendakwaan. Dan biarlah kes ini dijatuhkan hukuman seadil-adilnya kepada pelaku, sekiranya pelaku itu melakukan jenayah itu, tetapi tidaklah dimainkan dalam media sosial yang kita melampaui kepada sistem perundangan yang ada dalam mahkamah. Kena faham stand kami di Persatuan Polis Sembahyang Malaysia. Kami ni kalau tular video, bukan kami tular benda-benda yang tidak wajar. Kami tularkan tentang kronologi kes yang melibatkan macam mana modus operandi penipuan. Tapi kita tidak sebarkan wajah, kita tidak sebarkan, kita hanya menunjukkan bagaimana proses penipuan itu berlaku, bagaimana modus operandi itu telah berjaya memperdaya masyarakat dengan menipu sehingga melibatkan jutaan, puluhan jutaan ringgit, dengan menunjukkan ada skrip yang jelas dan pengakuan-pengakuan daripada pengadu-pengadu. Kerana apa? Kerana kita mencari penipu itu telah melarikan diri. Sebab itu kita terpaksa menularkan. Tapi dalam isu Bro Firdaus dan juga saudara Abid Liu, saya difahamkan Abid Liu tidak lari. Jadi sekiranya dia lari, maka barulah kita kena tularkan wajah. Contohnya, kita sedang menghendaki di mana status kedudukan tempat saudara Abid Liu, di manakah kedudukan dia telah melarikan diri. Mungkin boleh begitu. Tapi saya difahamkan setiap kali pihak polis memanggil untuk rakaman percakapan, dia telah hadir dan memberi kerjasama. Jadi saya cadangkan kita fokus kepada sistem perundangan. Saya pun tak tahu kesahihan berita, kesahihan video tersebut. Tapi sekiranya ini adalah satu jenayah, ya, macam saya sebut dah, kalau benda ini secara pasaran ini jenayah, kalau benda ini atas kerelaan, ini satu aib. Bawalah pelapor-pelapor itu buat kerjasama yang betul, bawa ke balai polis, buat laporan polis dan minta pihak polis untuk buka IP, buka siasatan kes ini, kerana dah melebihi daripada satu orang pengadu, ada 14 orang pengadu. Jadi fokus kepada itu, dan bawa kepada sistem perundangan. Bro Firdaus, sila usulkan segala bukti-bukti, segala rakaman-rakaman. Saya difahamkan ada 48 video yang ada. Okey, usulkan semua itu, tetapi janganlah ditularkan di mata masyarakat. Janganlah kerana satu orang punya kesalahan yang belum terbukti, kita pun tak tahu, belum terbukti, tetapi kita menyebarkan video ini sehingga semua orang tak. Sebab cuba bayang, apa sebab? Kalau buat create content saya masih lagi boleh terima. Nak buat create content ke, tulis ayat ke, tulis apa ke, ni semua. Tapi ni sama video dengan keadaan begitu, dengan keadaan bayangkan mak bapak kita tengok macam mana. Macam mana anak-anak kecil tengok sekarang ni, buka YouTube trending, buka Facebook trending, buka ni, apa benda yang kita dapat? Adakah kita betul-betul rujuk dengan para ulama yang kita buat ni benda betul? Jenayah is satu jenayah, tetapi menyebarkan video itu, apa dipanggil itu? Sepatutnya video itu perlu diberi kepada pihak berwajib. Video tersebut kena beri kepada pihak perundangan, kepada Jabatan Peguam Negara, bagi kepada Timbalan Pendakwa Raya, bagi video ini, dan anda simpan kopi kalau takut video itu hilang. Adakah Islam mengatakan ini adalah perkara yang dituntut kita? Kalau kita nak hukum seseorang, maka kita sebarkan tentang orang tu punya aib. Saya sayang kepada Bro Firdaus Wong atas kesungguhan anda, atas kekuatan anda, atas
anda punya kegigihan, tetapi jangan sampai anda terbuai dengan sesuatu perkara yang sehingga anda tidak nampak di mana ada tuju anda. Kita lihat ini semua melibatkan semua image kepada 14 orang wanita tersebut, image kepada keluarga isteri kepada saudara Abid Liu, anak-anak saudara Abid Liu. Ini semua terlibat ni. Keluarga mereka semua terlibat. Jadi saya harap kepada Bro Firdaus dan juga saudara Abid Liu, dua-dua, anda bersemuka. Dan saya juga mencadangkan kepada adinda saya, Caprice, supaya kamu bertiga berjumpa, bersemuka. Apa sebenarnya kehendak kamu tentang pendakwaan? Kita fokus kepada perundangan. Okey, tangkapan, minta pihak polis buat tangkapan, buka siasatan kes, buat pendakwaan, bicara kes sampai hukuman. Biar panggil 14 pelapor tu. Tapi soal di dalam publik ni, perbualan di dalam media sosial, anda bertiga ni menjadi perbualan dalam media sosial. Jadi jumpa face to face, apa yang nak diselesaikan. Sekiranya betul saudara Abid Liu ada fitnah kamu ketika kamu berada di Gaza dan sebagainya, itu dikatakan fitnah, maka bersemuka dan saudara Abid Liu minta maaf secara tertutup dengan saudara Caprice. Begitu juga saudara Firdaus Wong. Apa yang kamu nak, yang kamu terbungku, kamu nak hentikan supaya permainan ini berada di media sosial, berdepan daripada tiga-tiga ini, berdepan dan berjumpa, fokus dan cuba selesaikan perkara ini.